أمري ومن عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العظيم. InsyaAllah malam ini kita sambung kuliah kita bacaan risalah kecil, kitab kecil yang dinamakan sebagai Ayyuhal Walad atau yang diterjemahkan oleh penterjemah Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dengan nama Wahai Anakku yang Tercinta. Baik malam ini tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung tajuk apa tu? Hakikat ikhlas ke apa? Tawakal. Lebih dah ni. 23. Nasihat ke-23. Nasihat ke-23, tinggalkan 4 perkara. Dia bergema lah. Pasal apa? Pasal kapit buang tu. Kapit tak ada dia menyebah. Dia gema tu dia pantul, dia dua. Tak apa. Duduk dalam majlis ilmu, kita tak faham pun tak apa. Tak faham bukanlah tak apa, tak faham tu, tapi tak faham pun maknanya ada ganjaran yang Allah Ta'ala akan berikan, anugerahkan kepada kita. Itu tak faham, kalau faham lagilah kan. Jadi belajar ilmu ni dia ada tingkatan-tingkatannya. Cuma di manakah tahap ataupun tingkatan kita berada? Antara yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pernah kita sebut, kita ulang balik, kun aliman, jadi orang yang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang mendengar. Kun aliman atau muta'aliman atau mustami'an, lagi panggil atau muhibban, ataupun orang yang suka majlis ilmu. Kalau kita tak boleh bersama dengan mereka yang berada majlis ilmu, orangnya kita jealous, kita cinta majlis ilmu. Saya pun baru balik daripada Hotel Inzora Penang, ada majlis bersama dengan Menteri Agama. Awal-awal yang beliau sebut ialah majlis begini adalah sangat dekat dengan saya. Maknanya dia sendiri pun sangat suka majlis yang macam tu. Memang majlis ilmu kita ada program perkadiran fuqaha bersama Ustaz Fawaz Fadil, yang kita bincangkan di sana kitab-kitab para ulama turas dan kontemporari bagi melahirkan para cendekiawan dalam agama, melahirkan fuqaha yang faham mendalam isu-isu ataupun hukum-hukum dalam agama. Di samping itu juga mengenali, mengetahui selok-belok dalam hal kefatwaan. Bukan senang. Saya ingat kot dalam Malaysia baru hari ni lah baru ada ngaji macam ni. Kita baru duduk saat ni pun, kami batch yang pertama lah ni, batch yang kedua, pergi duduk dengan mereka tadi ni pun, habis kedua pun dah kita dah pening lah apa benda tu. Dengan kitab tak ada, dah dengar juga, duduk dengar juga. Jadi perbincangan yang amat mendalam, dalam sangat hebat lah kalau kita tengok, kalau kita boleh sampai macam tu, maka mustahil
bumi kita, negara Malaysia kita yang tercinta ini akan menjadi negara yang diredai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara yang disebutkan tadi, bila dah sebut tu saya sebut je lah, yang Menteri Agama sebut, dia bercita-cita, sangat bercita-cita selama mana dia pegang sebagai Menteri Agama, dia nak tengok semua masjid tidak ada yang kosong dengan majlis ilmu. Semuanya aktif, semuanya meriah dengan majlis ilmu, dan nak perbanyakkan orang-orang yang sangat cinta kepada majlis ilmu. Bila mai dari situ lah baru mai dia akan jadi naik, barulah akan lahirnya orang yang sampai disebut alim tu, kun aliman atau muta'alliman tu, ila akhir hadis. Jadi dia naik macam tu, tingkatan dia begitu sampai macam tu. Jadi belajar agama ni bukan suatu belajar ada masa baru nak belajar, dah. Baik, tapi kita kalau sebolehnya kita jadikan seluruh kehidupan kita dalam mempelajari ilmu pengetahuan, kan. Tak baca lagi no, dia main macam-macam dalam kepala otak, kan. Jadi pada pagi tadi sampai tadi duduk dalam kereta pun bincang lagi dengan pelajar, dengan rakan. Jadi pusing tu lah, jangan pecah kepala sudah pasal panas. Kalau kita panas tadi kan. Cerita yang baru ni yang diviralkan, cerita ulama Syria, cerita tentang seorang ulama, kisah ataupun sejarah seorang ulama. Dia ni belajar umur tua dah, umur 45 macam tu lah lebih kurang, baru nak mula mengaji. Pasal apa? Pengalaman dia sebagai penggali kubur. Macam kita ni antara drama hit ialah drama tu lah, penggali kubur tu boleh. Tok Adi, Tok Adi cerita Brody Nasir Pilihan, cerita tu antara drama yang orang tunggu lah, dan banyak sangat pengajaran dalam cerita tu. Baik, tak apalah, dia penggali kubur. Satu hari ditagih oleh seorang wanita minta untuk gali kubur anak dia. Jadi bila mai jenazah anak dia nak masuk dalam liang kubur, dia pun terjun masuk dalam kubur. Bila terjun nak masukkan jenazah, tiba-tiba dia nampak seolah-olah kubur ataupun liang lahat itu dia meluas bagaikan taman syurga. Kejut dia, pengsan. Orang angkat dia, bila dia sedar dia pun cerita, tak apalah, tak apa lagi. Berapa bulan selepas tu main lagi, perempuan hak tadi ni kata minta dia gali liang lahat untuk anak dia juga, seorang lagi. Kemudian mai jenazah tersebut, dia pun sekali lagi masuk ke dalam liang lahat, menanggung memegang jenazah tersebut. Kali ini dia nampak lagi kubur ataupun liang lahat ataupun ruang kubur tersebut dia meluas. Jadi tak boleh tak kita gambarkan umpama taman syurga yang indah, yang cantik, kali ini dia tak pengsan. Dia naik atas, lepas selesai dia naik atas, dia tanya perempuan tu, kata anak aku yang hari tu ni dia kerja dia mengaji. Kemudian yang kali ni anak aku yang dia tak mengaji tapi dia membiayai saudara dia pergi mengaji. Dia mengaji takat boleh je lah, tapi dia bekerja, duit akan disalurkan kepada saudaranya untuk pergi mengaji. Bila dengar hak tu dia tak cakap buarah, dia pergi masjid, jumpa Tok Imam, kata dia nak mengaji, berhenti jadi penggali kubur. Dia mula daripada bawah sampai dia menjadi ulama yang tersohor dalam usia lebih dah lewat lah 70 tahun lebih kurang macam tu. Sehinggalah keturunan beliau pun kerja dia mengaji lah. Memang ada orang kerja mengaji lah,
Tapi rezeki tak pernah putus. Kita yang duk risau tu kadang-kadang mengaji bila nak kerja, dia dah beli duit, kita tengok kadang-kadang pergi pondok, ngaji pondok, tak pernah kita tak makan, ada je. Kadang-kadang lebih daripada kita yang makan gaji, yang ada gaji tetap ni. Baik, ini rezeki hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengeluh, jangan kita merumut, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat meluaskan rezeki sesiapa yang dikehendakinya dengan tanpa yang diduga, dengan tanpa yang disangka, dengan tidak ada perhitungan kira-kira, bagi. Kita kaya mana pun di dunia, dia akan kira berapa banyak yang dia bagi. Takut belajar bagi, aku pula miskin contohnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah, Maha Kaya. Dia memberikan bagi kan? Sampai kita pun rasa cukup lah, ya Allah, macam tu. Baik, itu lebih kurangnya mukaddimah. Tadi cerita sikitlah, sangat menarik ucapan Menteri Agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Baik, kita masuklah. Habis-habis ini contoh macam habis-habis. Nasihat yang ke-23. Wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tinggalkan 4 perkara. Wahai anakku yang tercinta, sekarang aku akan menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir, iaitu dengan 8 perkara. Nasihat terakhir ni 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang ada pada dirimu itu tidak menjadi hujjah untuk kemudaratan engkau. Jangan ilmu yang kita duk belajar tu besok ni mai kat kita dakwa kita pula. Sebab tu di antara satu soalan pertanyaan seorang hamba di hadapan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, di mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala nanti ditanya kita 4 perkara. Antaranya ilmu yang kita belajar, bagaimana kita memanfaatkan dia, adakah kita mengamalkannya. Itu dia akan ditanya kita. Tambah orang yang ada, mana orang yang ada ilmu pun Allah Ta'ala tanya. Buat apa dengan ilmu, tambah orang yang tak ada ilmu, nak jawab apa? Tak buat apa? Buat ikut dah dia. Jadi jangan sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu akhirnya datang kepada kita pada akhirat nanti sebagai mendakwa kita bahawa kita telah mensia-siakan nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya tak ada. Kita nak gunakan sebaik-baik nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang kita terima yang tak terhitung banyaknya. 8 perkara ini terbahagi kepada 2. Ada 8 perkara, bahagi pula 2. 4 perkara mesti engkau tinggalkan dan 4 perkara lagi mesti engkau laksanakan. 4 kena tinggal, 4 kena laksana. Adapun 4 perkara yang mesti engkau tinggalkan, maka iaitu perkara pertama, bahawa seboleh-bolehnya jangan engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah. Nak abang apa ni? Elakkan pertengkaran. Boleh tak kita duk lawan hujah? Boleh, tapi biar dengan adab-adabnya. Jangan sampai bertengkar, sampai nak kata naik kaki tangan, itu tak jadi kerja. Baik kita tinggalkan. Walaupun kita yakin kita boleh menang. Kerana pertengkaran itu mengandung bermacam-macam penyakit. Bertengkar itu saja, bila kita nak melawan cakap, nak berdebat itu saja dah ada macam-macam penyakit dalamnya. Tambah-tambah orang duk tengok pula ni.
Kita duk berdebat ni, duk tengkak. Kan? Orang duk tengok. Jadi kita mestilah tak mau nak menjatuhkan ayat muka kita. Tapi kalau kita menang pun, kita akan menjatuhkan maruah kawan yang kita duk tengkak dengan dia tu. Banyak tidak, itu baru 2-3. Kalau kita tengok selok-selok lagi, itu dia banyaknya mudarat pertengkaran yang dikatakan, maknanya Imam Ghazali nasihat, jangan kita bertengkar. Dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Ada faedah pertengkaran, tetapi dosa mudaratnya lebih besar. Kerana pertengkaran itu dia jadi macam mana kalau kita tengkar tu, dia kira pasal apa? Pasal kadang-kadang selalunya lah emosi mengawal diri kita. Jadi kita lupa. Bila emosi mengawal diri kita, dibimbangi syaitan pula duk cucuk jarum, itu yang nak jadi melampaui batas. Kerana pertengkaran itu punca segala perangai yang jahat seperti riak. Dia nak tengkar, dia main riak, dia tunjuk ke orang, kata dia kemas, dia hebat, hujah dia hebat, banyak, konkret, kan? Bantah, riak. Lagi hasad dengki. Jadi dia tak maulah menang, lawan dia tu menang. Bila dia hasad dengki, maka dia boleh jadi dia menggunakan apa sahaja cara walaupun tidak halal untuk menjatuhkan lawan. Sampai macam tu. Takabur. Yang ni kalau kita tengok lah ni tak mana kita tengok dia tak mana. Lah ni orang duk berhujah di parlimen ni. Ada lagi kah? Sampai bila? Parlimen? Lah ni ada lagi ah? Saya pun tak ada tengok. Tengok pun kadang rakaman ni. Tengok juga. Tengok di parlimen tu. Tu dia kadang-kadang pening speaker. Speaker pun dia balas. Speaker pun dia balas. Tengok tak mana kan. Lawan. Jadi ada adab. Islam dah atur adab dia kan. Baik, kemudian takabur, besar diri. Jadi besar ni maknanya dia memperleceh, memperkecilkan lawan yang akhir dia membengkak kawan tu. Dengki, permusuhan, musuh. Tapi kadang-kadang di parlimen, kalau kita tengok hal lain di parlimen, YB yang berhormat tu, kadang-kadang tu kita dah tengok dalam dewan tu tengkak amat tu, kata macam dah pecah parlimen dalam. Tapi di luar dia pun boleh gelak-gelak, duk renyah-renyah, duk minum sekali pun mau, duk makan sekali. Tu pun kita heran juga boleh jadi macam tu kan. Dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri. Aku tengok hebat, berhujah. Aku bertengkar, tak ada siapa pun berani lawan cakap aku. Macam tu dia main kadang-kadang kita. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Tambah-tambah kita ada jawatan besar pula, kita ada kelebihan-kelebihan lain, wang ringgit, pangkat dan sebagainya. Dan yang lain-lain lagi dia sebut banyak. Maknanya yang lain lagi tu banyak lagi lah. Sebenarnya mudarat kalau kita bertengkar. Ya, jikalau engkau pada suatu hari terheret kepada kancah pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang, dan adalah niat yang ada di hatimu untuk menzahirkan kebenaran supaya kebenaran itu tidak hilang, maka bolehlah engkau berbuat demikian. Boleh bertengkar, tapi untuk kita betul-betul tegakkan kebenaran. Kalau tidak, ataupun kalau dibiarkan orang tersebut, maka dia akan menyebabkan kebatilan itu akan menyebar, akan meluas, akan diikuti, terutama orang yang jahil. Maka dia mempertahankan kebenaran, tetapi dengan ada adabnya lah. Baik. Tetapi kalau benar niat di hatimu itu untuk menzahirkan kebenaran, maka di sana ada dua tanda. Dia bagi tanda pula. Kalau kita niat elok nak mengangkat kebenaran,
Yang pertama, tanda dia bahawa engkau tidak membezakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu atau lidah orang lain daripadamu. Maksudnya dia tak kisah. Kalau betul-betul seseorang itu inginkan kebenaran, walaupun kebenaran tersebut bukan keluar daripada mulut dia, keluar daripada mulut yang orang yang dia duk bertengkar tu, dia akan terima, dia akan akui. Kebenaran tu mai dah, salah tu mai, kebenaran itu mai kepada pihak yang belah sana, yang tak betul itu pihak dia terima. Tapi kalau hak dia ni apa nama, kawan tu betul dan dia salah, dia tetap tahankan benda yang salah, orang kata bagai menegakkan benang yang basah, maknanya niat dia tak elok. Yang kedua, maknanya macam tu yang pertama tu maknanya kita tak kisah kebenaran itu mai daripada mana, diri kita ataupun diri orang yang kita duk tengkar dengan dia. Yang kedua, bahawa perbahasan itu lebih disukai seandainya dilaksanakan di tempat yang tertutup daripada tempat yang dihadiri oleh orang ramai. Diajak buat di tempat tertutup. Kadang suka sangat kita buat di tempat yang terbuka biar orang tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Ni kita pasal yakin betul kan. Jadi kadang-kadang kita pun tak boleh percaya. Bukan tak boleh percaya, tak boleh kita nak letak kepada orang panggil netizen. Tadi pun disebut oleh Mandar Menteri bahawa kalau kata dalam bidang agama ada orang-orang yang berautoriti untuk mengeluarkan hukum-hukum atau mengistinbatkan hukum-hukum ataupun untuk menjelaskan hukum-hukum yang ada di sekitar kita lah, masyarakat kita. Ada satu lagi yang tak bertauliah, yang tu yang netizen boleh tengok lah. Kalau hak yang seorang-orang yang macam kami ni agak muda lah, yang muda-muda yang duk tengok juga Facebook ni, walaupun kadang-kadang tak dan tu, kita tengok macam mana dia komen tu, ya Rabbi, macam mufti, lebih daripada mufti pun tak tara tu, penuh komen. Tambah-tambah kalau kata ada ustaz pula buat salah, lagilah hentam. Orang agama buat salah, lagilah kita tengok. Jadi kita tahu siapakah yang berautoriti. Dulu tanya pasal apa? Tanya pasal bab agama, bidang agama, pi tanya artis-artis, pi tanya orang hak duk jalanan tu. Oi, mana boleh? Dia ikut dah dia lah. Saya rasa. Besok merasa neraka baru ketahuan. Dia tak ada dapih dah, mulut keluar. Jadi itu, bila jadi macam tu, mana kita sendiri ni berhati-hati dalam mengomentari ataupun berkomentar sesuatu, lebih-lebih lagi tentang agama kita. Tak tahu, sebut tak tahu. Kan kita cari orang yang lebih tahu untuk jelaskan kepada kita. Jangan kita duk pergi gagah, duk rasa satu dalil keluar, satu dalil pun tak keluar. Keluar dari Quran pun tak apa, hadis pun tak ingat, kan? Main ikut dan kita rasa nafsu kita. Kalau keluar Quran dengan hadis pun betul ke tak? Ada kawan-kawan yang dulu kadang-kadang dia hafal 2-3 hadis, hafal 2-3 ayat Quran, dia berhujah berkeluar ayat tu, bila-bila pun guna tu tak betul pun keluar, yang penting keluar. Seronok. Kadang bukan ada apa-apa, seronok. Bukan benda boleh bermain, kan? Baik. Dan dalam hal ini ada satu faedah yang perlu aku mengingatkan akan dikau, iaitu ketahuilah bahawasanya menimbulkan suatu kemuskilan pada suatu masalah
itu sama halnya dengan menunjukkan penyakit hati kepada seorang doktor. Bila kita timbul satu kemuskilan, sama kita duk habaq penyakit hati, cerita kat seorang doktor, dan jawapan yang diberikan kepada kemuskilan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit hati itu. Maka jawapan yang diberikan tu maknanya nak rawat kemuskilan tersebut lah. Jadi kalau kita kata penyakit demam, dia bagi ubat demam. Batuk, dia bagi ubat batuk. Macam itulah kita. Ada satu video Arab lawak cerita, teringat video tu. Jadi cerita pasal rumah tangga lah, tak silap saya itu tu. Jadi doktor ni dia tunggulah ni panggilan dari telefon daripada orang depa duk telefon saya ada masalah dengan suami saya, ceritalah ni. Tapi yang doktor yang duk terima pertanyaan tu, dia bukan fokus pada soalan perempuan yang duk tanya tu, dia fokus pada bahasa perempuan tu. Bahasa saudari cantik lah, bahasa elok lah, bahasa teratur bagus lah. Hang mengajak bahasa Arab lah. Pergi kot tu pula. Dia tak komen langsung pula pasal hukum. Kawan duk tanya, nak tanya hukum ni, tapi duk komen pasal bahasa kawan tu. Dia kata bahasa ni salah ni, kata bahasa ni kena buat gini. Doktor, ana dalam masalah dengan suami ni. Bukan cerita dah pasal ni. Ya, dia kata dia memang guru pensyarah bahasa Arab perempuan tu pun. Kemah. Tapi yang ada terima pertanyaan doktor tu pun lagi kemah lah. Ada pasal dok komen bahasa kawan tu. Yalah, macam kita cakap bahasa Melayu lah. Kalau ambil SPM tak tentu nak lulus. Pasal kita duk cakap bahasa harian ni ikut dan kita lah kadang-kadang. Kadang tak betul pun hentamnya. Tak, pasal dari sudut tata bahasanya, grammar orang buat apa begitu kan. Kadang-kadang tu. Macam tu lah kita pun dia cerita lah betul. Jadi tak kena. Tak dapatlah ubat untuk rawat penyakit ataupun masalah yang ditanyakan oleh wanita yang menelpon doktor tersebut. Kawan duk cerita masalah, hak yang doktor hak tadi ni duk cerita pasal lain. Duk komen tentang bahasa dia, bukan rancangan tentang bahasa kita. Kan? Tu kita lawak semua lah, duk dengar itu gelak lah. Ya, dalam bahasa Arab lah. Baik. Jadi biar kena. Kan? Kadang-kadang ni pun ada masalah juga kan. Cerita bila kan, cerita supaya kita sendiri pun kena buat, macam saya sendiri pun kena peringat kan? Orang tanya, kita tak tahu pun jawapan dia, tapi pasal nak tunjuk kemah juga, jawab juga. Yang penting jawab. Tak kena pun tak kena lah. Kadang-kadang melencong pergi lain. Kok mana ni orang tanya pasal A, dia cerita pasal Z. Tak tu Ini yang kadang-kadang bahaya, yang diperingatkan oleh para alim ulama kita kan, tentang supaya kadang hak ustaz kan, tanyalah ustaz lah apa semua tu, jaga-jaga kan. Radio kita pun Kedah pun ada kan, apa radio Kedah apa radio FM Kedah kan. Ada sebelum ni ada bos seorang ialah menjawab tak betul. Jadi masalah. Jadi ada orang-orangnya yang sepatutnya berada di situ. Bila tak kena orang, dia akan jadi mudarat bukan hanya kepada diri orang yang menjawab, tetapi orang yang menanya soalan kan. Orang yang mendengar, yalah risau. Ingat kalau bagi saya tak berani perasaan kalau kata nak suruh ustaz ni nak jemput ustaz pergi radio, rasa tak berani. Bukan macam apa, salah. Memang kalau betul ramai orang ikut, ramai orang buat. Kalau betul ialah insya-Allah kan. Tapi kalau salah, pakat semua salah. Memang manfaat ataupun faedah dia besar, tapi mudarat dia pun juga akan jadi besar.
Baik, yang tu tak berani. Baik, kemudian dan jawapan yang diberikan kepada kemusyrikan tersebut sama pula halnya dengan usaha yang dibuat untuk merawat penyakit hati itu. Dan ketahuilah bahawasanya orang yang jahil itu ialah orang yang sakit hatinya, dan para ulama adalah sebagai doktor yang pandai mengubatinya. Ini dia sebut umpamaan lah. Kalau doktor di hospital tu bagi penyakit zahir, demam, batuk, sesemah, sakit jantung ke, sakit urat ke, sakit pinggang ke, itu yang zahir, fizikal kita. Tapi para ulama ialah doktor yang merawat penyakit yang ada dalam hati kita, yang kita pun tak sedar ada dalam kita, ada kat kita. Dan tak boleh nak scan ataupun nak diagnose ataupun kita sebut nak apa scan apa lagi, nak ibas dengan peralatan-peralatan moden. Kan? Kalau penyakit zahir, penyakit fizikal, sakit kanser kalau contohnya masuk dalam apa terowong tu, panggil MRI ke apa. So tu kan lagi dapat keputusan. Pergi penyakit hati bukan lagu tu. Pergi ke doktor tengok Ustaz, saya ada penyakit dah hati saya ni. Penyakit apa? Penyakit riak, penyakit sum'ah, takabur, tak ikhlas, hasad, dengki dah. Tak jumpa. Kena pergi para ulama. Para ulama pun ada jenis-jenis, ada bahagian-bahagian tertentu. Yang nak kena piru. Tu kita nak kenal para ulama. Kalau ulama pun kita tak kenal, macam mana kita nak rawat hati kita? Macam mana kita nak tahu apa penyakit kita? Bila tahu penyakit, macam mana kita nak tahu apa ubat yang sesuai untuk kita? Tu yang nak kena tanya doktor. Dan kadang-kadang penyakit antara kita ni, penyakit dia tak sama antara satu sama lain dengan kita ni. Saya mungkin penyakit saya, tuan-tuan mungkin penyakit tuan-tuan, tak sama. Berlainan hal keadaan diri kita, suasana kita, siapa kita. Mungkin dia tak ada penyakit ni, tapi dia ni ada penyakit ni. Jadi sama-sama kita. Bukan senang. Kita memerlukan doktor.